Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ubek. Langsung aja di subscribe guys, notifikasinya ya. Oke, saat ini, nggak dulu dong. Tanya kabar dulu. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kelancaran rezeki serta bahagia selalu lah intinya guys. Oke. Dan saat ini gue penasaran lagi sama antara Malaysia dan Thailand ya. Bagaimana selatan Thai dan tanah Melayu itu berpisah guys. Gimana itu ya? Semenanjung Melayu mengunjur sepanjang 842 batu atau 1355 km dari segenting kerah di Thailand ke titik paling selatan di benua Asia Tanjung Piai, Malaysia. Banyak ketamadunan Melayu muncul di sepanjang semenanjung yang membentuk halangan daratan semula jadi di antara Lautan Hindi dan Lautan Cina Selatan ya. Sini gua belajar bahasa Melayu dikit ya. Langkasuka, Srivijaya dan Melaka adalah kuasa politik ketamadunan. Apa itu ketamadunan itu? Kagak ngerti. Ketamadunan Melayu yang banyak meninggalkan kesan terhadap struktur sosiopolitik di semenanjung Melayu. Berkurun lamanya kedaulatan kerajaan-kerajaan Melayu ini membentang melampaui wilayah modern semenanjung Malaya. Modern itu apa ya? Modern semenanjung Malaya. Sehingga perjanjian British Siam di Materai di antara Siam dan British Siam di mana lah itu ya, pada tahun 1909 tanpa kerelaan pemerintah kerajaan Melayu. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat latar belakang perjanjian antara British dan Siam pada tahun 1909 dan sejauh manakah perjanjian ini di bawah undang-undang antara bangsa. Oke, kali ini gua mengambil videonya, mohon izin yang punya video daripada channelnya. Ini kita rekam layar dulu. Daripada channel APHD channel, yang punya channel saya udah subscribe, gue udah mendukung ya channelnya ya, dan mohon izin memakai videonya untuk direaksi karena gue penasaran sama itu tadi itu bagaimana selatan Thai berpisah sama tanah Melayu. Oke, sini kita lanjut daripada channel APHD channel, dan videonya sudah saya siapkan, kita sudah lihat juga. Langsung aja kita videonya. Check it out. Semenanjung Melayu mengunjur sepanjang 842 batu atau 1355 km dari segenting kerah di Thailand ke titik paling selatan di benua Asia di Tanjung Piai, Malaysia. Banyak ketamadunan Melayu muncul di sepanjang semenanjung yang membentuk halangan daratan semula jadi di antara Lautan Hindi dan Laut Cina Selatan ini. Langkasuka, Srivijaya dan Melaka antaranya adalah kuasa politik ketamadunan Melayu yang banyak meninggalkan kesan terhadap struktur sosiopolitik di semenanjung Melayu. Berkurun lamanya, kedaulatan kerajaan-kerajaan Melayu ini membentang melampaui wilayah moden semenanjung Malaysia, sehinggalah perjanjian British Siam dimeterai di antara Siam dan British pada tahun 1909 tanpa kerelaan pemerintah kerajaan-kerajaan Melayu. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat latar belakang perjanjian British Siam 1909 dan sejauh manakah perjanjian ini sah di bawah undang-undang antarabangsa. Teruskan menonton. Setelah kejatuhan Melaka pada tahun 1511 ke tangan Portugis, semenanjung Melayu ditadbir oleh beberapa kerajaan-kerajaan Melayu kesinambungan daripada Kesultanan Melaka. Pihak Portugis hanya bertumpu di kota Melaka dan tidak berupaya untuk mengembangkan pengaruh mereka ke seluruh semenanjung.
Manakala Kesultanan si Melayu Patani Portugisnya, pernah mempunyai wilayah yang luas, merangkumi beberapa wilayah moden di dalam Thailand termasuk Satun, Trang, Yala, Patani dan Narathiwat. Patani mempunyai hubungan yang rapat dengan Siam dan mengirim bunga emas ke istana Raja Siam dalam bentuk bunga emas, di mana Siam menganggap sebagai simbol pertuanan mereka ke atas kerajaan Melayu ini. Selain Patani, kerajaan Kedah, Kelantan dan Terengganu juga turut mengirimkan bunga emas kepada kerajaan Siam. Walaupun Siam menganggap amalan ini adalah simbol kekuasaan mereka, negeri-negeri Melayu ini melihatnya sebagai suatu pertalian persahabatan. Sebagai contoh, seperti yang tercatat di dalam buku Historical Dictionary of Asia, Oceania and the Middle East yang diedit oleh John Warrenoff, Terengganu mengirimkan bunga emas kepada Siam sebagai balasan kepada Raja Siam yang terlebih dahulu menghadiahkan kerajaan Terengganu dengan pelbagai pemberian berharga. Kedah juga berpendapat bahawa amalan ini hanya sekadar isyarat persahabatan di antara kedua-dua negara. Perjanjian British Siam 1909. Garis sepadan antarabangsa yang kini terpakai di antara Malaysia dan Thailand telah dilukis oleh pihak Siam dan British menerusi Perjanjian British Siam 1909 tanpa merujuk kepada Sultan-Sultan Melayu pada ketika itu. Ini telah mengakibatkan berlakunya kesan sosio-demografi yang rata-ratanya dialami oleh majoriti penduduk Melayu di wilayah selatan Thailand, iaitu Patani, Yala dan Narathiwat. Sungai Golok telah dijadikan sepadan negara di antara Malaya dan Siam, di mana memisahkan masyarakat Melayu di Kelantan dengan bekas rakan senegara mereka di Yala, Patani dan Narathiwat yang kini menjadi milik Thailand. Garis sepadan antarabangsa yang merentasi Bukit Putih di Perlis memaksa masyarakat Melayu di wilayah Satun untuk tidak lagi dianggap sebagai rakyat Kedah maupun Perlis. Sebagai contoh, Kampung Koh Puyu dan Kampung Koh Yau didiami hampir 100% masyarakat Melayu. Perkampungan ini hanya terletak kurang daripada 20 km dari Kuala Perlis dan berjarak lebih dekat dengan tanah besar semenanjung Malaysia berbanding Pulau Langkawi. Masyarakat di sini bertutur dalam dialek Kedah, tetapi garis sepadan yang dilukis secara sesuka hati oleh British dan Siam ini telah menyaksikan orang-orang Melayu di sini tercerai daripada saudara-saudara mereka di Kedah dan Perlis. Sejauh manakah perjanjian ini sah? Menurut Undang-Undang Antarabangsa, hanya negara berdaulat sahaja yang berhak menandatangani perjanjian antarabangsa. Manakala sesetengah pendapat mengatakan bahawa negeri-negeri Melayu ini bukanlah negara berdaulat tetapi hanya negeri lindungan Siam. Namun begitu, terdapat sarjana lain yang berpendapat bahawa pernyataan ini tidaklah benar secara keseluruhan. Undang-undang antarabangsa ada menetapkan bahawa sesebuah entiti politik itu boleh diiktiraf sebagai sebuah negara apabila ianya memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan. Ini termasuklah mempunyai wilayah yang berpenduduk, memiliki kerajaan yang berfungsi dan berkapasiti untuk menjalinkan hubungan antarabangsa dengan negara-negara lain. Kedah adalah salah satu kesultanan yang paling tua di dunia yang diasaskan pada tahun 1136. Sebelum menjadi sebahagian daripada Malaysia, Kedah telah pun mempunyai wilayah berpenduduk di mana ditadbir oleh kerajaan yang berfungsi penuh serta telah pun menjalin hubungan antarabangsa dengan negara-negara lain seperti Siam dan kerajaan British. Siam seringkali menganggap Kedah sebagai sebahagian daripada wilayah negaranya. Pertamanya, sekiranya ini adalah apa yang didakwa, pihak British tidak akan membuat perjanjian dengan Sultan Kedah bagi mendapatkan Pulau Pinang pada tahun 1786 dan seterusnya seberang perai pada tahun 1798. Keduanya, jika Kedah adalah milik Siam, pihak Siam sudah pasti akan memaksa pegawai British untuk membuat perjanjian serahan ini, iaitu penyerahan Pulau Pinang dan seberang perai dengan pihak mereka dan bukannya dengan Sultan Kedah. Ini jelas terbukti dengan amalan turun-temurun pengiriman berbalas bunga emas dan hadiah yang berlangsung di antara kerajaan-kerajaan Melayu ini dengan Siam. Tambahan pula, setelah tamatnya Perang Dunia Kedua, kerajaan British telah menugaskan Sir Harold McMichael untuk mendapatkan persetujuan Sultan-Sultan Melayu dari Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu untuk menyerahkan kedaulatan mereka bagi memudahkan pembentukan Malayan Union pada tahun 1946. Jadi, persoalan yang timbul ialah sekiranya Sultan-Sultan ini tidak berdaulat, kenapa pihak British perlu mendapatkan persetujuan mereka pada ketika itu? Fakta-fakta ini membuktikan secara langsung dan tidak langsung bahawa kerajaan-kerajaan Melayu ini adalah kerajaan yang berdaulat. Memandangkan Kedah dan kerajaan-kerajaan Melayu ini bukanlah jajahan atau negeri bawahan yang ditadbir secara langsung oleh Siam atau British,
Kerajaan British dan Siam sepatutnya tidak berhak untuk melukis garis sepadan antarabangsa seperti yang termaktub di dalam Perjanjian British-Siam 1909 tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemerintah-pemerintah Melayu yang mana wilayah kerajaan-kerajaan mereka terkesan akibat syarat-syarat perjanjian ini. Dasar Tesapiban. Setelah wilayah-wilayah selatan ini menjadi milik mutlak Siam pada tahun 1909, pemerintah Siam pada ketika itu mengenakan dasar Tesapiban kepada penduduk-penduduk di kawasan ini dengan harapan untuk mengasimilasikan orang-orang Melayu Muslim kepada budaya masyarakat majoriti Siam Buddha. Dasar ini diperkenalkan oleh Perdana Menteri Siam, Pibu Songgram yang memerintah Siam di antara tahun 1939 hingga 1944. Penduduk-penduduk Melayu dipaksa untuk menerima adat dan budaya masyarakat majoriti Siam Buddha untuk diamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Bahasa Siam diajarkan di sekolah-sekolah dengan bahasa Melayu tidak diberikan perhatian langsung oleh pemerintah. Namun, dasar Tesapiban ini tidak memaksa orang-orang Melayu untuk meninggalkan Islam sebagai agama yang dianuti oleh mereka. Apabila Siam menjadi Thailand pada tahun 1949, masyarakat Melayu telah dilabelkan sebagai Thai Muslim. Jati diri masyarakat Melayu di selatan Thailand berjaya sedikit demi sedikit dihakis menerusi dasar Tesapiban ini. Kini, majoriti generasi muda Thai Muslim di selatan Thailand tidak lagi fasih berbahasa Melayu dan lebih selesa menuturkan bahasa Thai. Masyarakat Melayu selatan Thai hari ini, walaupun rata-rata orang Melayu Thai di daerah Patani, Yala dan Naratiwat masih lagi boleh bertutur di dalam bahasa Melayu dan masih lagi mengakui yang mereka itu Melayu, tetapi berbeza dengan kebanyakan masyarakat Thai Muslim di wilayah-wilayah Satun, Trang dan Songkhla. Mereka tidak lagi boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik walaupun mereka kelihatan seperti masyarakat Melayu Islam di Kedah ataupun Kelantan. Lebih menyedihkan, hanya 9.9% daripada masyarakat Islam Satun dan Trang yang mengaku mereka itu Melayu. Kesimpulannya, sempadan Malaysia-Thailand yang terbentuk pada hari ini bukanlah sempadan yang memisahkan wilayah sebenar orang-orang Melayu dan Siam. Sempadan ini telah dilukis melalui persetujuan pihak British selaku pelindung kerajaan-kerajaan Melayu dengan pemerintah Siam tanpa kerelaan Sultan-Sultan Melayu sendiri pada tahun 1909. Bertitik tolak dari peristiwa bersejarah ini, terpisahlah wilayah-wilayah Melayu di selatan Thailand dengan negeri-negeri serumpanya iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu. Wilayah Setul ditukar namanya kepada Satun, Singgora menjadi Songkhla, Terang menjadi Trang, Jala menjadi Yala dan Menara menjadi Naratiwat. Wilayah-wilayah ini kemudiannya menerima perpindahan orang-orang Siam yang agak ramai di situ untuk bahasanya populasi pasti Melayu udah bahasa Muslim Thailand. Siam Buddha. Terima kasih kerana belajar menonton sekolahnya dan kan jangan lupa subscribe. bahasa Jumpa Thailand. lagi. Oke, itu tadi dia daripada channel APHD channel ya. Terima kasih Bang, semoga sehat selalu kalian dan tim. Nah guys, itu dia kenapa Selatan Thai berpisah dengan Tanah Melayu. Padahal dari tadi kita dijelaskan sama channel APHD ini bahwasanya negara Siam atau kerajaan Siam waktu itu mungkin ya yang gue tangkap ya, mungkin apa namanya ini sama British. Jadi sehingga dia mungkin lebih ke Thailand biar cepat merdeka mungkin ya. Mohon maaf kalau salah. Oke baik. Demikian penjelasan dari APHD channel tentang bagaimana Selatan Thai berpisah dengan Tanah Melayu. Gue tuh penasaran banget tentang Melayu, kerajaan-kerajaan Melayu nih. Dan nanti gue mau ini deh nextnya pengen tahu bagaimana Bugis itu masuk dalam kerajaan Melayu gitu loh. Ada suatu kerajaan yang notabene rajanya itu mengaku dia adalah keturunan Bugis. Dan gue penasaran, nanti kita reaction ya video-video tentang kerajaan-kerajaan, karena gue suka sejarah-sejarah kerajaan itu tuh. Dari channel ini gue banyak belajar. Oke, itu tadi, semoga kalian suka dari videonya. Jangan lupa subscribe ya, like-nya, notifikasinya, dan komen yang separah-parahnya tapi dalam batas wajar ya.
Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.